إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد الحديث الثامن والعشرون حديث yang ke-28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Baik, daripada Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW memberikan kepada kami peringatan yang membuatkan hati bergetar, peringatan yang membuatkan mata mengalirkan air mata. Lalu baginda berkata, lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, peringatan ini seumpama peringatan yang terakhir, maka berilah kepada kami wasiat. Lalu Nabi SAW bersabda, aku berwasiat kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kamu, meskipun kamu diperintah oleh seorang hamba. Kerana siapa yang hidup di antara kamu, maka dia akan melihat perpecahan dan perbezaan yang besar. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin selepas daripadaku. Hendaklah kamu menggigit sunnah itu dengan gigi gerham, dan berhati-hatilah kamu dengan perkara-perkara baru, kerana sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Al-Imam At-Tirmidzi katakan hadis ini hasan sahih. Baik. Hadis ni hadis yang panjang dan banyak cerita dia, tapi saya ingat kita boleh skip banyak cerita sebab kita dah cerita banyak kali lah berkaitan dengan kepentingan mengikut sunnah dan juga larangan membuat bid'ah, dan juga bab mentaati pemerintah, dan juga bab takwa. Jadi isi kandungan hadis ni kebanyakan dia kita dah cerita lah. Cuma hari ni kita bolehlah mungkin ambil sedikit sebanyak daripada hadis ni. Cuma sedikit berkaitan dengan ulumul hadis. Hadis ni diriwayatkan oleh ramai para imam. Al-Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Majah juga riwayatkan, Imam Ahmad dan sebagainya. Baik, pertama sebelum kita sambung bab Bukhari dan Muslim, Ibn Rajab Al-Hambali ataupun Imam Nawawi juga, apabila mereka meriwayatkan hadis ni, bila dia sebut rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, waqal, dan kata At-Tirmidzi hadithun hasanun sahih, hadis hasan sahih.
Hasan sahih ada perbahasan di kalangan ulama lah kenapa Imam Tirmizi guna. Tapi yang pentingnya, bab mengenal muhaddisin. Kita tahu yang para muhaddisin, mereka ada trend tersendiri apabila menulis hadis. Jadi setiap muhaddis dia ada cara ataupun kaedah. Ada kaedah yang mereka bersepakat, semua orang sama. Contohnya apabila mereka meriwayatkan hadis-hadis yang lemah, mereka guna sirah tamrid. Dia tak kata meriwayatkan daripada Nabi, dia kata diriwayatkan daripada Nabi. Itu trend yang hampir ramai orang sama. Al-Imam Tirmizi dalam kitab Sunan Tirmizi dia, salah satu trend Imam Tirmizi adalah dia sebut taraf hadis ni. Sama ada hadis tu sahih ataupun hadis tu hasan ataupun hadis tu dhaif. Ataupun hadis tu dhaif tapi ulama amalkan. Ataupun hadis tu sahih tapi tak ada orang amal. Jadi Al-Imam Tirmizi ini salah satu kelebihan kitab dia. Kitab-kitab yang lain kita dapati ada hadis, dan para imam dia tak cerita tentang hadis tu kebanyakannya. Tapi Al-Imam Tirmizi, macam mana kita nak tahu kefahaman dia? Dia cerita selepas daripada hadis. Sebab tu kalau kita baca penulisan orang-orang yang bagus di dalam hadis, dia ada background dalam hadis. Apabila dia kata sahaja hadis ni riwayat Al-Imam Tirmizi, selepas tu dia mesti sebut apa kata Tirmizi. Ini beza nak kenal penulis. Kita kalau baca artikel ataupun baca buku, nak tahu penulis tu dia memang mengikut disiplin ulama hadis ataupun tak. Jadi kalau ikut disiplin ulama hadis, bila nama kata Tirmizi, lepas tu kena cerita apa kata Tirmizi. Ini trend muhaddis. Bahkan sampai ke tahap kalau katakan Tirmizi tak kata apa-apa, dia riwayatkan hadis, lepas tu dia duduk diam, maka ulama akan kata hadzal hadis rawahu Tirmizi wa sakata anhu. Hadis ni riwayat Imam Tirmizi dan dia diam. Jadi itu juga dianggap ilmu. Jadi itu berkaitan dengan Al-Imam Tirmizi rahimahullah. Balik kepada hadis ni. Hadis ni tak diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Para ulama di kalangan muhaddisin, mereka membahaskan apa sebab Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan hadis ni. Kata Al-Hakim rahimahullah, antara sebab Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan hadis ni adalah mereka membantah kesahihan hadis ni. Mereka mempersoalkan hadis ni. Abu Nu'aim rahimahullah, dia bagi pandangan yang berbeza. Kata Abu Nu'aim, Bukhari dan Muslim tak masukkan hadis ni dalam kitab mereka, walaupun hadis ni penting. Tapi bukan sebab Bukhari dan Muslim membantah hadis ni. Dia tak masukkan, antara alasan yang disebut sebab hadis ni tak sampai tahap sahih seperti yang dia nak. Sebab tu kalau kita belajar tentang hadis sahih kan, bukan semua hadis sahih duduk dalam sahih Bukhari dan Muslim. Selain daripada tu, ada juga hadis sahih. Sebahagian hadis sahih, tingkatan dia tak sampai kepada rawi yang diterima oleh Bukhari dan Muslim. Jadi dia tetap sahih, cumanya dia tak duduk dalam sahih Bukhari dan Muslim sebab dia tak cukup syarat yang dikehendaki oleh Bukhari dan Muslim. Jadi antara masalah dengan hadis ni, salah seorang daripada rawi hadis ni, Abdul Rahman bin Amr As-Salami. Abdul Rahman bin Amr As-Salami, dia riwayatkan hadis ni satu jalan. Jalan yang kedua, Hajar bin Hajar Al-Kala'i. Abdul Rahman bin Amr As-Salami dengan Hajar Al-Kala'i. Ada dua jalan. Abdul Rahman As-Salami, dia ni seorang rawi yang ulama hadis kata makbul. Makbul ni dia duduk tahap dia tengah-tengah lah. Dia tak dikritik, tapi dia juga bukanlah orang yang betul-betul dipuji. Dia masih lagi dipuji. Ulama hadis kata dia ni makbul, boleh diterima. Begitu juga dengan Hajar Al-Kala'i. Hajar Al-Kala'i, dia juga seorang yang dia tahap dia makbul. Jadi kedua-dua mereka ni bukan terlalu thiqah dan bukan juga rawi yang dikritik. Dia tak masuk dalam al-majruhin, tidak dikritik. Jadi kalau ikut disiplin setiap seorang daripada rawi,
hadis ni kita kata rawi ni, terutamanya dua orang rawi ni, Abdul Rahman As-Salami dengan Hajar Al-Kala'i, mereka ni tak berapa kuat. Dia okey tapi tak berapa kuat. Jadi mungkin sebab itu Al-Bukhari dan Muslim tak bawa masuk hadis ni dalam kitab sahih. Mungkin sebab tu. Sebab hadis ni tak berapa kuat. Tetapi kedua-dua mereka ni makbul, diterima. Dan kedua-dua mereka membawa khabar yang sama. Ini menunjukkan yang mereka tak tipu. Ataupun kemungkinan untuk berlaku kesalahan sikit. Walaupun mereka dua-dua ni bukan berada di peringkat paling top. Bukan thiqah. Bukan dinamakan thiqatul hujjah, thiqatul thabit. Dia bukan paling atas. Tahap dia pertengahan. Tapi dua orang membawa khabar yang sama. Ini dalam istilah hadis, dia dinamakan mutaba'ah. Mutaba'ah ni maksud dia seorang rawi hadis, dia bawa riwayat, rawi lagi satu bawa riwayat yang sama juga daripada sahabat yang sama. Maka mutaba'ah, saling menguatkan antara satu sama lain. Hadis ni macam logik juga lah. Kan kalau seorang tu dia memang hebat, kita terima dia. Seorang lagi ni dia tak berapa hebat, tapi kita tahu dia tak tipu. Dia bawa satu khabar. Kawan lagi satu, macam dia juga, tak berapa hebat, tapi dia tak tipu. Dia bukan buat ronda palsu, dia bukanlah lemah sangat ingatan dia. Jadi kedua-dua mereka ni saling menguatkan di antara satu sama lain. Jadi hadis ni sebab itulah sebahagian ulama mengatakan dia antara hadis yang paling sahih mengikut riwayat Asy-Syamiyin. Sebab rawi-rawi dia semua orang Syam. Irbad bin Sa'riyah. Irbad seorang sahabat yang kita tahu sahabat dia bukanlah seorang sahabat yang betul-betul dikenali. Nama Irbad ni tak berapa disebut sangat. Dan Irbad juga dia tak banyak riwayatkan hadis. Hadis dia tak banyak. Cuma Irbad, kalau sedikit cerita tentang dia, dia ni bersama dengan rombongan Bani Sulaim yang jumpa Nabi masuk Islam. Bai'ah kepada Nabi SAW. Dan Irbad sama juga dengan orang-orang yang beberapa orang lain. Mereka ni orang miskin. Jadi mereka ni datang ke Madinah. Mereka ni tak ada apa-apa, tak ada harta dan sebagainya. Apa mereka buat? Nabi buat kat mereka rumah dekat dengan Masjidun Nabawi. Jadi mereka ni dinamakan Ahli Suffah. Dia duduk dekat dengan Masjid Nabawi. Jadi kadang-kadang orang bagi bantuan kat mereka. Orang datang memudahkan urusan mereka. Ahli Suffah ni mereka, sebahagian mereka nak berniaga tak boleh. Tak ada modal. Dan mereka juga bukanlah orang yang kaya boleh uruskan ekonomi mereka sendiri. Jadi itu Ahli Suffah, kehidupan mereka. Irbad salah seorang daripada mereka. Kalau tuan-tuan ingat dulu masa kita cerita kan, masa perang Tabuk, sahabat datang kat Nabi SAW nak pergi perang. Nabi kata, aku tak boleh bawa kamu. Wala 'alal ladina idza ma ja'uka litahmilahum idza ma ja'uka, apabila mereka datang kepada engkau untuk bawa mereka pergi perang, qulta la ajidu ma ahmilukum alaih. Nabi jawab kat mereka, aku tak ada binatang tunggangan nak bawa kamu pergi perang. Tawallau wa a'yunuhum tafidhu minad dam'. Mereka pun berjalan, lalu air mata mereka menangis. Allah cerita dalam Quran, alla yajidu mimma yunfiqun, sebab mereka tak dapat jalan untuk infak. Jadi Irbad salah seorang daripada mereka. Ahli Suffah. Sebahagian mutasawwifin, orang yang dia dengan dekat dengan sufi, mereka sandarkan perbuatan mereka ni sebagaimana Ahli Suffah di zaman Nabi SAW. Yang mana mereka ni satu kelompok manusia yang beribadat di kalangan sahabat. Kita cerita dahulu Abu Dhar kan, Abu Dhar dan sebagainya. Mereka ni kerja mereka beribadat. Abu Darda kan, Abu Darda kalau tuan-tuan baca hadis, bila Salman pergi rumah dia, tegur dia bangun hujung malam. Jadi mereka ni kelompok sahabat yang keutamaan mereka adalah ibadat. Termasuklah salah seorang daripada mereka, sahabat yang kita sebut ni, Al-Irbad bin Sa'riyah. Irbad di hujung usia dia pergi ke Syam. Dia duduk di Syria. Sehinggalah dia meninggal dunia. Dan antara benda yang Irbad selalu doa ketika di hujung usia dia, dia selalu doa, Allahumma kaburat sinni wa wahana admi faqbidni ilaik. Ya Allah, umur aku telah lanjut dan juga tulang belulang aku telah lemah. Maka ambillah nyawa aku untuk kembali kepada Engkau. Dan ini bukan Irbad seorang. Ramai sahabat Nabi SAW bila di hujung usia mereka doa macam tu.
Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kalau kita baca dalam hadis Muslim kan, ketika di hujung usia dia pun doa benda yang sama. Ya Allah, aku dah tua, rakyat dah ramai, rambut aku dah beruban, aku dah tua. Aku minta dua benda kepada Allah. Matikan aku di bumi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga matikan aku dalam keadaan syahid di jalan Kau. Umar. Anas bin Malik juga sama. Ketika dia tua, dia minta Allah untuk dekatkan, cabut nyawa dia untuk menemui Allah. Para ulama membahaskan boleh tak boleh minta mati. Sebab ada hadis Nabi SAW larang orang minta mati. Tetapi para sahabat, kalau tengok kita baca sirah mereka, sebahagian mereka minta mati ketika di hujung usia. Artinya irbak. Macam mana nak gabungkan kedua-dua ni? Sebahagian ulama kata minta mati yang dilarang ni, minta mati yang bererti putus asa dengan kehidupan, itu tak boleh. Sebab tu bila kita sakit, Nabi larang kita minta mati. Sebab bila orang sakit dia minta mati, artinya dia dah tak boleh nak tanggung dah. Dia duk rasa macam tak ada jalan keluar dah. Takat boleh mati je. Allah larang. Nabi SAW tak bagi minta mati dalam keadaan tu. Sebab orang Islam dia kena sentiasa husnudzan billah. Dia kena bersangka baik dengan Allah. Sampai detik terakhir pun dia kena rasa yang Allah akan tolong aku juga. Bila ada bunyi-bunyi macam putus asa tu, Nabi tak bagi. Sampai Nabi kata, kalau tak tahan juga, Allahumma amitni in kanatil maut khairan li. Ya Allah, cabutlah nyawa aku kalau mati tu bagus untuk aku. Bagilah aku hidup kalau hidup itu bagus untuk aku. Itu tak boleh. Tak boleh minta mati ketika kita putus asa. Yang bolehnya apa? Yang bolehnya ketika kita hidup dalam fitnah. Kita nak keluar daripada fitnah. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, mutu in istata'tum. Matilah kamu kalau kamu mampu bila kena fitnah. Itu boleh. Maksudnya kita bukan putus asa, tapi kita takut, kita tak tahan kena fitnah tu, kita takut benda tu menjejaskan akidah kita. Itu tak apa. Kita takut kalau kita tak mati. Contoh macam ni kan. Orang dia pergi jihad. Dia pergi jihad, dia kena tangkap dengan musuh. Bila dia kena tangkap dengan musuh, dia tahu yang siapa pun kena tangkap dengan musuh ni memang kena seksa teruk. Betul-betul kena seksa. Dan dia tahu ramai orang ketika diseksa, mereka tak tahan, lalu mereka menyerah. Tentu kalau tengok video kat Syria kan, lama dah 2 tahun lepas kalau tak silap, yang letak seorang mujahidin ni ditanam sikit-sikit tu, lalu ditanya kepada dia, siapa Tuhan kau? Siapa Tuhan? Dia jawab Allah Tuhan dia. Dia tanam. Sampai last dia tak mengaku Bashar Tuhan dia ditanam terus di kampus hidup-hidup. Itu fitnah. Keadaan fitnah. Jadi kalau orang dia duduk dalam keadaan dia tak boleh tahan. Dia bukan tak boleh tahan sakit. Dia tak boleh tahan, takut iman dia tak cukup kuat. Ketika itu dia boleh minta mati. Kerana dia menjaga iman dia. Begitu juga kes-kes para sahabat ni. Mereka minta mati bukan kerana berputus asa, tapi mereka minta mati kerana mereka nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka yakin bahawa selepas dunia ni ada kehidupan yang lebih baik. Kerana mereka yakin bahawa mereka ni dah lama hidup di dunia, rindu dengan Allah, nak pergi bertemu dengan Allah. Dalam kes ni minta mati boleh. Jadi sama juga kalau kita pergi ke Masjidil Haram kan, atau kita pergi ke Madinah sebagai contoh, kita minta. Sebahagian orang bila dia tua-tua kan, pergi ke Madinah, mudah pada juga lah. Pergi ke Madinah, dia duduk di Masjid Nabawi, dia minta doa, ya Allah ambillah nyawa aku. Yang tu tak apa. Sebab ketika dia minta tu, tujuan dia minta sebab dia mengharap kepada Allah, bukan dia berputus asa. Jadi itu sedikit berkaitan dengan minta mati. Irbad mati pada tahun 75. Lama dia hidup semua zaman khalifah. Tapi dia tak terlibat dengan pemerintahan. Dia keluar, dia pergi duduk dekat Syam. Jadi balik kepada hadis ni. Hadis ni dalam sebahagian riwayat yang lain, dia ada sedikit tambahan. Antaranya dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah, ada sedikit tambahan. Nabi SAW di awal hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi sebut, laqad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha ba'di illa halik.
Nabi kata, aku meninggalkan kamu di atas al-bayda. Al-bayda ni benda yang terang, benda yang cukup jelas. Benda yang kamu boleh beza dah betul tak betul. Dan Nabi kata, lailuha kanahariha, malamnya sama macam siang. Maksudnya betul-betul terang. Wama fama yaziru anha ba'di, tidak ada orang yang berpaling daripada jalan ini selepas daripada aku illa halikun, melainkan dia hancur. Jadi jalan Nabi SAW. Dalam sebahagian riwayat lain ada juga tambahan, fa innamal mu'min kal jamalil anfi haitsu maqida inqad. Kerana orang Islam itu, bila cerita tentang taat pemerintah, kerana orang Islam itu diibaratkan seperti jamalil anfi. Jamalil anfi, unta yang dia diikat. Haitsu maqida inqada. Di mana sahaja dia ditarik, dia boleh diikut. Maksudnya bukan hina, tapi maksud dia, di mana sahaja dia dibawa, dia akan ikut. Dia tak memberontak. Jadi semua sebahagian ulama kata hadis tambahan ni, riwayat Ibnu Majah yang kedua ni, orang Islam ni diibarat unta yang dia diikat. Sebahagian ulama katakan tambahan itu tak kuat lah. Jadi sebahagian ulama membantah tambahan tu, mereka kata itu idraj. Maksud dia, muhadis salah seorang daripada rawi hadis tambah perkataan tu. Idraj dalam hadis maksudnya ada mudraj. Nabi sebut satu benda, Nabi sebut kamu mesti dengar, kamu mesti taat walaupun hamba perintah kamu. Jadi muhadis dia nak cerita, dia nak tambah cerita dia. Tuan-tuan kena faham dulu, sistem tulisan dia tak sama macam lah ni. Kita ada sistem, kita ada apa ni, baina qausain, di antara dua bracket kita tambah perkataan kita. Dulu sistem tu tak ada. Jadi orang tulis je lah. Ada perkataan, makna dia tak jelas. Apa mereka buat? Mereka tulis maksud makna dia kat belakang. Jadi benda tu berlaku, sehingga menyebabkan beberapa perkataan rawi masuk sekali dengan hadis. Orang tak tahu, tapi para muhaddisin mereka tahu. Mereka bandingkan sanad ni dengan sanad lagi satu. Bandingkan semua sanad. Contohnya dalam riwayat ni ada tambahan, riwayat lain semua tak ada tambahan. Maka muhaddis tahu tambahan ni berlaku bukan daripada Nabi. Tambahan ni ada orang lain yang tambah. Siapa yang tambah? Mereka tahu. Contohnya si fulan sampai ke sini semua sama. Masuk orang keempat ataupun tingkatan keempat ni ada 3 riwayat. 2 riwayat sama, 1 riwayat ada tambahan. Jadi para muhaddis tahu, yang ni Muhammad ni pergi tambah, ataupun orang ni yang tambah. Jadi kita selalu ceritalah benda ni berkaitan dengan para muhaddis yang mana mereka memang hebat dalam mengenal pasti maklumat ni. Baik, kata Irbad, wa'adana Rasul sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Nabi memberi kepada kami peringatan. Dalam sebahagian riwayat disebut balighah. Dalam riwayat Abu Daud dan juga Tirmizi disebut mau'izatan balighatan. Peringatan yang baligh. Baligh ni mempunyai nilai yang besar. Baligh maksudnya, balaghah maksudnya bahasa dia cantik. Bahasa dia kena dengan jiwa orang. Dia betul-betul menyentuh jiwa orang. Itu baligh. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ataupun Allah sebut wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Allah sebut bagi peringatan kepada mereka dan katakanlah kepada mereka perkataan qawlan baligha, perkataan yang mendalam. Jadi baligh maksudnya perkataan tu betul-betul kenakan jiwa orang. Dia bukan perkataan yang biasa-biasa. Itu disebut dalam sebahagian riwayat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, dalam sebahagian riwayat disebutkan dia selalu bagi kuliah setiap hari Khamis. Hari Khamis dia bagi kuliah kat orang. Jadi sehingga orang tanya kat dia, "Ya Aba Abdurrahman, inna nuhibbu hadithaka wa nashtahihi lawadidna annaka tahaddathna kulla yawm." Orang kat dia, orang kata, "Wahai Abu Abdurrahman, kami suka perkataan kau. Setiap kami dia bagi nasihat." Orang mai kat dia, orang kata, "Kami suka engkau mengajar kami. Boleh tak kalau engkau bagi kat kami peringatan ni tiap-tiap hari? Sebab bila engkau bagi tiap-tiap Khamis, benda tu lama sangat, nak tunggu lagi 1 Khamis baru ada peringatan. Jadi wa nashtahihi, kami sampai rindu. Kami sampai nashtahi ni sampai teringin nak dapat peringatan kau." Kata Abdullah bin Mas'ud,
ma yamna'uni an uhaddithakum kulla yawmin illa karahata an umillakum. Dia kata, aku boleh nak mengajar kamu tiap-tiap hari, tapi satu sebab je yang menghalang aku karahatan an umillakum. Aku takut aku menjadikan kamu bosan. Kerana Nabi SAW yatakhawwaluna bil maw'izati karamatas samati alaina. Dia kata kerana Nabi bagi peringatan dekat kami ni tak selalu, kadang-kadang. Seminggu sekali Nabi bagi peringatan sebab Nabi takut orang jadi bosan. Jadi baligh antara maksudnya perkataan dia sikit, tapi nilai perkataan tu besar. Jadi itu yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud dan sebagainya. Dan antara peringatan Nabi SAW, bagaimana disebut Abdullah bin Mas'ud, Nabi sedikit, Nabi tak cakap banyak. Sebab tu Jabir radhiyallahu anhu menyebutkan, Jabir kata fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Solat Nabi pendek dan juga khutbah Nabi pendek. Dalam sebahagian riwayat disebutkan wa ma hiya illa kalimat yasirat. Nabi tak cakap melainkan beberapa perkataan yang sedikit je. Itu cara peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit. Nabi tak cakap banyak. Kalau kita tengok betul lah, bila cakap sedikit menjadikan orang rindu kepada peringatan. Orang nak tahu lagi apa yang ada di sebalik itu. Lepas tu ada apa lagi. Tapi bila bercakap banyak menjadikan orang bosan. Jadi itu antara rahsia dakwah Nabi SAW yang membuatkan Nabi berjaya dan orang tertarik kepada dakwah Nabi. Kata Al-Hakim bin Hazan. Al-Hakim bin Hazan ni datuk kepada Sa'id bin Musayyib. Hazan ni dia Nabi nak tukar nama dia. Dia tak mau, dia kata aku nak pakai nama aku juga. Sa'id Hazan ni maksud dia sedih. Sa'id kata disebabkan dia tak mau tukar nama, menyebabkan keluarga kami sampai sekarang sedih. Kesedihan tu ada kat mereka. Cuma kalau dia tak tukar, Nabi nak tukar. Nabi nak tukar. Kita bapak aku bagi nama ni, aku tak mau tukar. Aku nak nama ni juga. Nabi kata tak apa, nak biar pergi. Sa'id bin Musayyib kata sebab datuk aku dulu tak mau tukar nama, sampai sekarang Hazan tu masih ada pada kami. Baik, kata dia, syahidtu ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam al-jum'ata. Aku menyaksikan salat Jumaat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fahamidallah wa athna alaihi kalimat khafifat tayyibat mubarakat. Apa Nabi buat? Nabi puji Allah. Dan juga fahamidallah wa athna alaihi. Khutbah Nabi ni sekadar Nabi puji Allah dan juga athna alaihi. Puji jugalah, sana puji juga. Hamd puji juga, dua-dua puji. Mungkin perbezaan bahasa sikit. Sikit beberapa perkataan. Nabi puji-puji Allah, Nabi berhenti. Kita bayangkan, Nabi duduk dengan sahabat. Kadang-kadang Nabi duduk. Nabi sekadar duduk, puji Allah sahaja. Segala pujian untuk Allah. Kita minta perlindungan dengan Allah. Kita minta petunjuk dengan Allah dan sebagainya. Nabi berhenti. Benda tu memberi kesan kepada para sahabat yang mendengar. Baik, seterusnya. Dalam hadis ni, kata Al-Irbad, Zarafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Peringatan yang membuatkan mata mengalirkan air. Dan juga menyebabkan jantung bergoncang. Kalau kita tengok dalam Quran, ini ciri orang beriman yang Allah sebut dalam Quran. Bila orang tu dia dengar peringatan, peringatan tu buatkan jantung dia bergoyang. Jantung dia bergetar. Dia dapat satu perasaan. Maksudnya itu tanda orang beriman. Allah sebut innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Sesungguhnya orang-orang beriman yang apabila disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Ciri orang beriman, dia dengar dia nama Allah, dia ada hati dia dapat satu perasaan. Bila dia nak buat dosa sebagai contoh kan, bila orang peringatkan dia tentang Allah, dia dapat satu kesan. Bila dia duduk saja, orang ingatkan dia tentang Allah, dia dapat satu perasaan yang kembali kuat iman. Wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat 'alaihi ayatuhu, apabila dibacakan kepadanya ayat Allah, apa yang jadi kepada dia? Zadatuhum imanan. Maka itu menyebabkan iman mereka bertambah. Ciri orang beriman. Dan Allah sebut tentang alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belum sampaikah waktu kepada orang beriman untuk jiwa mereka takhsha'a qulubuhum li dzikrillah,
jiwa mereka tunduk apabila mendengar perkataan Allah. Wa ma nazala minal haq, dan apa yang diturunkan daripada kebenaran. Dia cerita ayat ni. Al-Fadl bin Iyad, seorang ulama. Dia ni rajin buat dosa. Dia bukan rajin buat dosa lah. Dia pandangan dia tak jaga tengok perempuan dan sebagainya. Sampailah satu ketika bila dia ikut belakang perempuan, dia ikut. Lalu dibacakan ayat, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum sampai lagi ke waktu kepada orang beriman supaya jiwa mereka ini khusyuk dan tunduk apabila mendengarkan li dzikrillah, mendengarkan sebutan. Apabila mendengarkan zikrullah, dia dengar tu, itu membuatkan jiwa dia berubah. Ala kulli hal, hidayah Allah ni berbeza, datang dengan jalan berbeza. Tapi salah satu ciri orang beriman, apabila mereka mendengar ayat Allah, jiwa dia bergetar. Dia ada kesan ayat tu, walaupun tak ada kesan pada orang lain. Tuan-tuan, iman kan kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kita sendirilah kadang-kadang bila kita baca Al-Quran, sampai kat satu ayat tu kita ada kesan pada jiwa kita. Mungkin pada orang lain, orang tengok ayat tu biasa, tapi bila kena kat kita, kita baca ayat tu, kita rasa ayat ni memberi satu makna yang cukup besar. Kita baca ayat tentang pengorbanan mujahirin dan ansar. Kita baca, tiba-tiba kita terkesan. Kita rasa, pengorbanan dia ni cukup besar. Itu tanda beriman, kalau kita boleh rasa macam tu. Kita duduk biasa ya. Bila sampai ke ayat sedekah, kita baca-baca ayat sedekah, kita rasa macam, aku nak kena bawa keluar duit ni. Tak boleh, mesti kena keluar. Bila sampai ayat sedekah, kita rasa yang dia memperingatkan kita. Hukum hakam memang kita tahu, sedekah dapat pahala dan sebagainya. Tapi bila baca ayat yang orang yang infak di jalan Allah, kebaikan-kebaikan dia, seumpama pokok yang penuh dengan ranting dan sebagainya, bila baca benda tu bagi kesan, itu ciri orang beriman. Bila kita tengah ada masalah, kita baca satu ayat, ayat tu kena pada jiwa kita, itu ciri dia. Sebab itu ini yang disebutkan sama juga dalam hadis, peringatan yang Nabi bagi, wajilat minhal qulub, peringatan yang membuatkan jiwa wajilat, menjadi bergetar. Allah sebut juga dalam Al-Quran, wa idza sami'u ma unzila ila rasul, apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, tara a'yunuhum tafidu minad dam', kamu melihat mata mereka mengalirkan air, mimma arafu minal haq, kerana kebenaran yang mereka tahu. Ayat ni Allah puji Najasyi. Kan bila sahabat pergi Najasyi, Najasyi tanya apa tentang Isa, mereka cerita tentang Isa, cerita tentang agama Islam, Najasyi menangis. Allah puji Najasyi dalam ayat ni. Itu juga antara ciri orang beriman, mereka menitiskan air mata kerana mimma arafu minal haq, kerana kebenaran yang telah mereka tahu. Dia menangis sebab aku tahu khabar ni dibawa oleh Nabi SAW, khabar yang sama. Lalu mereka menitiskan air mata. Ini dua ciri orang beriman, dia punya jiwa dan juga dia punya air mata. Air mata tu menggambarkan apa yang ada dalam jiwa dia. Dan orang beriman ni dia dua. Satu, bila kita nak menangis untuk kita lah, diri saya dan tuan-tuan sekalian, menangis ni bukan untuk kita nak tunjuk ke orang. Sebab itu Nabi SAW, Nabi bukan di depan orang Nabi tak menangis. Dan juga para sahabat Nabi di depan orang, mereka tak menangis. Bila orang tanya kan, apa sifat orang Islam, mereka ni di luar, rohban, mereka ni tentera berkuda. Bila pergi perang, orang nampak mereka kasar, orang nampak mereka kuat. Tapi bila masa mereka menangis, apabila mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala khalwah, bila dia berseorangan dengan Allah, ketika itu dia menangis. Ataupun ketika mereka mendengar peringatan Nabi SAW, ketika itu mereka menangis. Jadi berkaitan dengan apa yang disebutkan dalam ayat ni, peringatan yang membuatkan mata mengalirkan air. Antara khutbah Nabi SAW juga, antara cara Nabi berkhutbah, kata Jabir radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba wa dzakara as-sa'ah ishtadda ghadabuhu wa 'ala sawtuhu wa ihmarrat 'aynah ka'annahu mundhirul jaysh. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan juga menceritakan tentang hari akhirat, ishtadda ghadabuhu,
nampak reaksi marah Nabi SAW. Wa ala sautuhu, dan tinggi suara Nabi SAW. Wahmarrat ainah, dan juga merah kedua-dua mata Nabi SAW. Ka'annahu mundirul jaish, seumpama Nabi ni seperti pemberi koman dalam perang. Jadi ini juga antara ciri khutbah Nabi. Para sahabat sebut, bila Nabi khutbah, mata Nabi merah, muka Nabi merah. Apabila Nabi cerita tentang akhirat, nada Nabi serius. Nabi buat lawak tak? Nabi buat lawak. Dan dalam beberapa hadis, Nabi buat lawak kadang-kadang dengan sahabat, Nabi melawak dengan sahabat dan sebagainya. Tapi bila Nabi mengajar agama, apabila Nabi cerita tentang sa'ah, hari kiamat, Nabi serius. Menjadikan orang yang mendengar peringatan Nabi SAW, mereka dengar dan mereka bagi perhatian. Sebab tu ada hadis yang Nabi kata, ittaqun nar, jaga-jaga dengan neraka. Nabi sebut banyak kali, jaga dengan neraka. Dan last kali Nabi kata, ittaqun nar walau bisyaqqat tamrah, selamatkan diri kamu daripada neraka walaupun dengan satu daripada tamar. Fa illam yajid fa bi kalimatin thayyibah, kalau itu pun tak ada juga dengan perkataan yang baik. Baik. Sahabat tanya Nabi lepas tu, wahai Rasulullah, bila Nabi bagi peringatan yang peringatan Nabi yang buatkan orang menangis, orang dengar. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ka'annaha maw'idah muwaddi' fa'awsina. Wahai Rasulullah, peringatan yang kau bagi kepada kami ni sama seperti seolah-olah ini peringatan last yang kau bagi kepada kami. Seolah-olah ini kali terakhir engkau cakap kepada kami. Fa'awsina, bagi kepada kami wasiat. Menunjukkan yang apa? Peringatan bila nama terakhir tu penting. Dia membuatkan orang rasa benda tu penting sebab dia last. Sebab tu Nabi SAW sebut, sallu salatan muwaddi', solatlah macam solat last sekali. Sebab bila nama kata benda tu last, dia membuatkan nilai dia besar. Orang akan bertemu dengan Allah. Orang boleh menipu ketika hidup dia, tapi akhir lahdah min hayatihi, dekat-dekat nak mati, dia tak tipu time tu. Sebab itu hujung hidup dia. Dia nak buat apa lagi? Kalau dia tipu pun dia tak untung dah. Lepas tu akhirat, melainkan dia tak percaya ada akhirat lah. Bila Nabi bagi tahu kata peringatan ni, sahabat nampak penting sangat. Sahabat kata, nampak seolah-olah ni last sekali. Nampak seolah-olah lepas ni Nabi tak cakap dah dengan kami. Mungkin memberi petunjuk yang bila Nabi cakap ni, hadis ni bagi petunjuk kat sahabat yang Nabi bagi talmih. Nabi bagi petanda bahawa seolah-olah yang ni last aku cakap kepada kamu. Nabi bagi tanda kepada mereka. Mungkin hadis ni berlaku ketika hujung hayat Nabi SAW. Peringatan tu, tentu kalau kita baca hadis-hadis di hujung hayat Nabi kan, bila Nabi pergi haji dan sebagainya, Nabi bagi talmih. Ketika Nabi cakap dengan sahabat, Nabi bagi tahu kepada mereka. Kan ketika Hajjatul Wada', Nabi sebut kepada para sahabat, la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha. Nabi kata, aku tak tahulah, boleh jadi lepas tahun ni aku tak jumpa kamu lagi dah. Jadi benda ni Nabi bagi talmih. Dekat-dekat hujung hayat Nabi, Nabi bagi talmih kepada para sahabat. Nabi tunjuk kat sahabat, nak bagi tahu yang mungkin ini last kot. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sebut, ya ayuhan nas, wahai manusia, innama ana basyarun mithlukum. Aku ni tak lain tak bukan manusia sama macam kamu. Yushiku an ya'tiyani rasul rabbi fa ujibuhu thumma hadda 'ala tamassuki bi kitabillah wa wassa bi ahli baitihi khairan. Nabi kata, aku ni sama macam kamu. Boleh jadi akan datang kepada aku pesuruh Tuhanmu, lalu aku pun sambut seruan dia. Maksudnya boleh jadi dekat dah aku ni nak datang kepada aku malaikat maut, dan aku pun sambut seruan dia. Maka aku pesan kepada kamu, berpeganglah kamu kepada Al-Quran dan juga jaga ahli bait, jaga keluarga aku. Hendaklah kamu melakukan kebaikan kepada keluarga aku. Dalam hadis lain Nabi sebut daripada Uqbah bin Amir disebutkan, shalla Rasul sallallahu alaihi wasallam ala qatla Uhud. Nabi doa kepada orang yang mati ketika Uhud. Thumma sa'ada al-mimbar kamuwaddi' lil ahya'i wal amwat. Ini lebih balik daripada haji kan.
Lepas Nabi solat, Nabi doa kepada orang kat Uhud, Nabi naik di atas mimbar. Kamuwaddi'i lil ahya' wal amwat. Seperti Nabi bagi peringatan kepada orang hidup dan juga orang mati. Nabi kata, inni faradtukum 'alal haud. Aku akan mendahului kamu pergi ke haud. Pergi ke telaga. Wa inni lastu akhsha 'alaikum an tusyriku ba'di. Aku tak takut kamu buat syirik selepas aku. Maksud dia, itu bukan benda paling besar. Tak ramai daripada kamu akan buat syirik. Walakin akhsha 'alaikumud dunya. Tapi aku takut dunia. Tatanafasuna fiha. Kamu berebut-rebut untuk dapatkan dunia. Fatuhliku kama halaka man kana qablakum. Lalu kamu hancur sebagaimana hancurnya orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Ini semua peringatan-peringatan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, lepas tu apa kandungan peringatan Nabi? Nabi kata, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ati. Aku pesan kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah. Takwa, kita dah cerita banyak kali ya, kan? Takwa artinya muraqabatun nafs. Dia jaga diri dia sendiri. Takwa artinya orang yang dia takut untuk buat apa-apa kejahatan. Takwa artinya antara dia dengan diri dia tu, dia takut. Dia betul-betul berhati-hati. Nabi kata, ittaqullah. Bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wat-ta'ah. Dengar dan juga taat kepada pemimpin kamu. 3 benda ni, takwa, dengar cakap pemimpin dan taat kepada pemimpin, ini jamin bahagia dunia dan akhirat. Takwa peringkat individu. Semua orang bertakwa, diri dia selamat di dunia dan juga di akhirat. Dengar dan taat kepada pemimpin, itu menjamin bahagia masyarakat. Masyarakat dia nak hidup, dia kena ada seorang pemimpin dan orang lain kena hormat, taat dan dengar kepada pemimpin. Kalau orang tak dengar dan tak taat kepada pemimpin, rosak. Ramai-ramai rosak. Negara rosak. Sebab itu, kata Ali bin Abi Talib, disebutkan oleh Ibn Rajab, innan nas la yuslihuhum illa imam birrun aw fajirun. Manusia tak boleh mencapai kebaikan, tak boleh bawa kebaikan, melainkan mesti ada imam. Sama ada imam tu baik ataupun imam tu fajir. Kalau imam tu fajir, dia jahat, orang beriman, kamu sembahlah Allah. Dan kejahatan dia itu, dia tanggung sendiri. Kata Al-Hasan, wallahi ma yastaqimud din illa bihim, wa in jaru aw zalamu. Al-Hasan kata, agama ini tidak akan tertegak, melainkan dengan pemimpin. Meskipun mereka jaru aw zalamu, mereka melampaui batas dan juga melakukan kezaliman. Dan kalau kita baca hadis, banyak hadis-hadis yang lain memberikan maksud yang sama. Nabi suruh taat kepada pemimpin. Tuan-tuan, ini cerita sikit tentang situasi zaman tu dan sebagainya. Di zaman itu, zaman yang apa yang berlaku zaman Nabi, pemimpin tu dia berkuasa. Kuasa ada pada pemimpin. Itu yang berlaku di tempat itu. Jadi, kalau tak ada ketaatan kepada pemimpin, kerosakan dia lebih besar. Sebab orang tak boleh mencabar pemimpin. Zaman tu bukan zaman yang habis tempoh kepimpinan, orang tu jatuh. Kepimpinan tu tetap ada kat dia, sama ada orang taat ataupun tak taat. Kalau orang keluar menentang pemerintah ataupun menentang pemimpin, dia membawa kerosakan yang cukup besar. Jadi untuk maslahah dunia, Nabi tak bagi keluar menentang pemimpin. Meskipun pemimpin tu jahat. Jadi sebab apa? Di belakang ni semua kita melihat bahawa menjaga darah orang Islam tu penting. Jadi sebarang tindakan keluar kepada pemimpin ni dia kena tengok. Kalau membawa keburukan yang besar, dia tak boleh buat. Dia tak boleh keluar melawan pemimpin pada ketika itu. Dalam sebahagian riwayat disebut illa antarau kufran bawahan. Melainkan ketika kamu lihat kufur yang betul. Nabi dan sahabat tanya, afala nunabiduhum bisayf? Boleh tak kami nak keluar lawan pemimpin? Nabi kata, la ma aqama fikumus salah. Selagi pemimpin tu dirikan solat, kamu tak boleh keluar. Tuan-tuan, ini semua bagi petunjuk apa? Akan datang satu zaman kamu tak clear pemimpin tu. Ini Islam ke tak ni? Nak kata kafir, dia solat. Nak kata Islam, semua jenis maksiat dia buat. Apa indikasi dia ketika tu? La ma aqama fikumus salah. Dia buat maksiat banyak, dia buat teruk banyak. Tapi selagi dia mendirikan solat, kamu tak boleh keluar, tak boleh memerangi dia.
Jadi itu hak pemimpin yang mesti dibagi kepada mereka. Dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis yang diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga hadis yang sahih, Nabi pesan kepada para sahabat satu malam. Nabi kata, esok pagi kamu kumpul. Aku nak bagi kamu peringatan, kamu kumpul. Nabi pun balik. Esok pagi sahabat kumpul lah lepas subuh, duduk. Nabi kata, u'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembah Allah dan jangan melakukan syirik. Nabi kata, hal aqiltum, faham tak apa aku cakap? Sahabat kata, bila Nabi sebut hal aqiltum, sahabat kata, na'am, kami faham. Nabi tanya, faham tak aku cakap apa? 2 kali. Sahabat kata, kami faham. 3 kali Nabi tanya, faham tak apa aku cakap? Sahabat kata, kami faham. Kemudian Nabi kata, fa aqimus salah wa atuz zakah. Dirikan salat, bayar zakat. Hal aqiltum, sahabat kata, kami faham. Nabi tanya, hal aqiltum, faham tak? Nabi kata, sahabat kata, faham. 3 kali Nabi tanya, faham ke tak? Sahabat kata, faham. Yang ketiga Nabi kata, isma'u wa ati'u. Dengar dan taat kepada pemimpin kamu. Hal aqiltum, faham tak? Sahabat kata, faham. 3 kali Nabi tanya, sahabat kata, faham. Jadi itu berkaitan dengan hak pemimpin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga hadis yang sahih, Nabi sebut dalam Hajjatul Wada', ittaqullah wa sallu khamsakum. Bertakwalah kepada Allah, dirikan salat 5 waktu. Wa sumu syahrakum. Berpuasalah di bulan Ramadan. Wa addu zakata amwalikum. Bayarlah zakat duit kamu. Wa ati'u idza amarakum tadkhulul jannata rabbikum. Hendaklah kamu taat apabila kamu dipimpin. Tadkhulu jannata rabbikum. Kamu masuk syurga Tuhan kamu. Tuan-tuan, subhanallah, Nabi bagi cerita dia nak masuk syurga. Pertama disebut solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, keluarkan zakat kalau zakat tu wajib. Bila wajib kat atas dia zakat, dia keluarkan, dan dengar kepada pemimpin, udkhulu jannata rabbikum. Kamu masuk syurga Tuhan kamu. Buat 4 benda ni, Nabi janjikan masuk ke dalam syurga Tuhan kamu. Jadi berkaitan taat kepada pemimpin ni, ini benda yang besar sebab dia memastikan keamanan terjaga. Cumanya, taat kepada pemimpin satu bab. Tindakan pemimpin juga satu bab. Menegur pemimpin juga satu bab. Dia ni bab-bab yang berbeza. Mendiamkan diri di atas pemerintahan ataupun pemimpin yang jahat, itu bab yang lain. Apabila sahabat tanya, kalau kami diperintah oleh pemimpin yang jahat, apa kami nak buat? Nabi kata, jangan tolong dia melakukan kejahatan. Jadi ini semua benda dia berkaitan. Ada tanggungjawab pemimpin, ada tanggungjawab rakyat. Lepas tu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bila Khawarij mula membunuh orang, apa Ali buat? Ali hantar Ibnu Abbas bincang dengan Khawarij, tarik mereka kepada agama. Ibnu Abbas wakil pemerintah pergi, kamu balik kepada agama. Mereka tak mau balik. Ali hantar, tak mau balik. Ada orang yang taubat, ada yang tak mau taubat. Sampailah bila Khawarij mula membunuh. Bila Khawarij mula membunuh, Ali hantar tentera, sebelum keluar lawan Muawiyah, kita lawan Khawarij dulu. Ketika itu Khawarij adalah burah. Adalah orang yang menderhaka kepada kerajaan. Dia dibunuh pada ketika itu. Ketika mereka mula membunuh orang. Hatta ketika membunuh orang pun, Ali menghormati mereka. Sahabat Ali tanya kepada dia, sebab apa kita bunuh mereka? Adakah mereka ini kufur? Kafirkah mereka ini? Ali kata, minal kufri farruda. Mereka ni lari daripada kekufuran. Sahabat tanya, amunafiquhum? Habis itu kita bunuh pasal apa? Mereka ni munafik ke? Ali kata, tak. Innal munafiqin la yadhkurunallaha illa qalila. Munafik takkan sebut nama Allah melainkan sedikit. Mereka ni solat mereka banyak, zikir mereka banyak. Sahabat tanya, kafir pun tak, munafik pun tak, yang kita nak pergi bunuh mereka buat apa? Ali kata, ikhwanuna, kawan kita. Baghaw alaina. Tapi mereka telah melampaui batas. Faqatalnahum bibaghihim alaina.